Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menunjukkan tutorial bagaimana untuk menganalisis ujian T. Okay, ujian T sampel bebas. Baik. Dalam ujian T, kita kena pastikan terdapat dua variabel untuk diuji, iaitu yang pertama independent variable, antaranya jantina ataupun umur, tempat, institusi, program dan jurusan. Ini yang dimaksudkan dengan independent variable. Kemudian uh, satu dependent variable. Dependent variable kita boleh pilih. Contohnya kita mengambil di sini construct B. Baik, construct B di sini perlu kita nitipkan terlebih dahulu dengan menggunakan kaedah transform compute variable, dan ia akan menyatukan kesemua item-item soalan bahagian B menjadi satu bahagian. Okey, kita berikan ia variable min B. Apabila sudah mendapat min B ini dan kita boleh ambil contoh di sini jantina. Okey. Jadi independent variable itu hendaklah memiliki dua kategori sahaja. Okey. Boleh saja kita memilih umur, tempat dan sebagainya asalkan memilih dua. Sebagai contoh, tempat tinggal ini ada 5 kategori ataupun 5 pilihan. So, perlu pilih dua sahaja. Bagi ujian T tidak boleh lebih. Jadi kena pilih. Sama ada untuk mengambil Patani, Naratiwat, Yala atau Krabi, Songkla Patani dan sebagainya. Jadi ia ini boleh diambil kelima-lima ini. So dalam satu ujian itu hanya khusus untuk dua kategori, dan dari aspek yang dinilai itu mengikut konstruk-konstruk yang ingin kita nilai. Sebagai contoh, Patani dengan Yala melihat perbezaan dari aspek konstruk B tadi. Okey. So di sini saya akan tunjukkan tata cara untuk kita menganalisis ujian T menggunakan ujian T sampel bebas. Pertama, masuk kepada analyze, kemudian compare means, and then independent sample T test. Kita reset dulu. Baik, selepas itu kita pilih jantina masuk kepada grouping variable. Seterusnya, test variable tersebut masukkan min B. Okey. Setelah berada di tempat yang betul, okay, dalam aspek grouping variable di bawah ini, jantina kita kena define groupnya terlebih dahulu. Yang mana grup pertama adalah lelaki, grup kedua adalah perempuan. So, inilah yang saya maksudkan. Dalam ujian T tidak boleh lebih daripada dua. Okay? Pasal dalam ujian T ini dikhaskan untuk memilih grup pertama dan kedua sahaja. So, kebetulanlah jantina ada dua sahaja. So, kita masukkan seperti biasa dan tekan continue, dan kita boleh lihat options. Pastikan confidence interval percentage ini berada dalam arah 95%, ya. Boleh juga memilih 99%, bermaksud di sini 95% markah yang didapati ataupun analisis yang didapati itu adalah betul, dan lebihnya sebanyak 5% itu adalah keputusan yang salah. So, tekan continue, dan selepas semuanya berada pada keadaan yang betul, dan boleh tekan OK terus. Dan di sini, di dalam output ini, telah diberikan dua jadual. Okay? Ada dua jadual di sini. Yang pertama, grup statistik di atas, dan yang kedua adalah independent sample test. Jadi bagaimanakah cara untuk membaca, okay, analisis table, especially independent sample test ini? Pertama, kita kena ingat dengan rule of thumb analisis signifikan, ya, iaitu P less than 0.05. Okey, apa-apa data yang hendak kita apa run dia punya test, rule of thumb-nya adalah hendaklah p value tersebut rendah berbanding 0.05. Apabila p value ini lebih besar, okay,
P-value yang lebih besar berbanding 0.05 ini bermaksud data tersebut adalah sama. Jika P-value tersebut rendah dari 0.05, bermaksud data itu berbeza. Okey, jadi jikalau bis kita hendak melihat kesamaan antara dua skor min tersebut, maka target adalah P greater than 0.05. Okey, baik. Sekarang kita kena lihat di bawah ini. Menurut Levene's test for equality of variances, kita lihat kepada aspek signifikannya iaitu 0.174. 0.174 bermaksud data p-value itu lebih besar berbanding 0.05. So, 0.174 lebih besar dari 0.05. Jadi kita kena pilih equal variance assume. Okay? Sebab data lebih besar menunjukkan data p-value itu tidak ada perbezaan. Jadi data sama. Bila data sama, fokus kepada dua aspek ini. Tiga. T, TF dan signifikan di sini. Jadi signifikan yang 0138 inilah yang dijadikan asas untuk menjawab dalam bab 4 nanti. So di dalam penulisan bab 4 nanti, kita boleh tulis result dalam ujian T macam mana ya. Sebagai contohlah. Okay. T bracket 1.513 close bracket equal to DF. Okay. DF di sini berapa markahnya? Iaitu 42. Koma P sama ada less than atau greater than, kena lihat signifikan total. Oleh kerana markah signifikan total ni 0.138, maka P greater than 0.05. Full stop. Jadi inilah formula yang perlu ditulis dalam bab 4 nanti. Okay. Setelah analisis ujian T, sampel bebas dijalankan, skor min antara jantina lelaki dan perempuan telah mendapati, data adalah sama ataupun telah mendapati skor min tidak ada perbezaan antara kedua-dua jantina. Berdasarkan T bracket 1.513 equal to 42, P greater than 0.05. Yang mana skor min bagi lelaki adalah sebanyak 3.86, kemudian skor min bagi perempuan adalah sebanyak 3.74. Jadi berdasarkan tersebut, hipotesis, jika kita memilih hipotesis null, bermaksud ia tiada perbezaan, maka hipotesis tersebut diterima. Okay? Hipotesis yang menggunakan null bermaksud tidak ada perbezaan. Berdasarkan hasil yang didapati, hipotesis itu tersebut diterimalah sebab ia tiada beza. So, inilah asas untuk tutorial menjalankan analisis ujian T bagi sampel bebas. So, semoga ianya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.